Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Mukris bin Zamri dari kelas Bahasa Melayu 2. Ambilan PPISMP Ogos 2024-2029. Nama pensyarah bagi subjek kali ini iaitu JPP 1092 pengantar pengajian pendidikan ialah Syakirin bin Abdul Ghani. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Ini merupakan tugasan kedua dalam pentaksiran berterusan subjek GP 1092 pengantar pengajian pendidikan. Baiklah. Apa itu tujuan dalam pendidikan? Yang pertama sekali, membangunkan potensi individu, di mana pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi setiap individu termasuk kebolehan intelektual, kemahiran sosial, kreativiti dan kepimpinan. Ini adalah selaras dengan falsafah pendidikan negara yang ingin melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dalam kata lain, JERIS. Iaitu seterusnya pula, apakah aspirasi pendidikan? Baiklah, di sini kita dapat lihat aspirasi utama pendidikan adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan di semua peringkat, daripada pendidikan awal hingga pendidikan tinggi. Seperti contoh, sekolah rendah ke peringkat universiti. Ini termasuk peningkatan kualiti pengajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa. Selain daripada itu, tujuan pendidikan ini lebih-lebih lagi pula iaitu mencapai pendidikan berkualiti, yang bermaksud hala tuju pendidikan adalah untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti dan relevan dengan perkembangan semasa. Ini bermaksud melibatkan penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang inovatif, berasaskan teknologi dan memenuhi keperluan pelajar serta perkembangan global. Baiklah, di sini seperti yang dikatakan, berasaskan teknologi iaitu guru pada masa kini haruslah pandai dan tahu asas dalam menggunakan multimedia yang menggunakan grafik, video, audio dan teks dalam pengajaran bagi menarik lagi minat pelajar. Seterusnya, tujuan pendidikan juga iaitu memupuk nilai-nilai murni, iaitu untuk melahirkan individu yang mempunyai akhlak yang baik dan nilai-nilai murni seperti kejujuran, bertanggungjawab, hormat menghormati dan bekerjasama. Ini penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Yang ketiga, pembangunan sumber manusia. Pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan modal insan, iaitu memerlukan individu yang berpendidikan tinggi dan berkemahiran untuk memenuhi keperluan pasaran kerja dan memacu kemajuan negara. Baiklah, apakah pula implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik? Mari kita lihat. Yang pertama, komitmen dan dedikasi yang tinggi. Guru yang berjiwa pendidik akan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pendidikan dan perkembangan pelajarnya. Mereka tidak hanya mementingkan pencapaian akademik, tetapi juga memberikan perhatian kepada pembangunan sahsiah dan nilai-nilai moral pelajar. Guru yang berjiwa pendidik akan sentiasa berusaha untuk memberi yang terbaik, melebihi sekadar memenuhi silibus yang ditetapkan. Contohnya, guru melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum, memberi tunjuk ajar di luar waktu kelas serta menjadi role model yang baik dalam kehidupan seharian. Menurut Albert Bandura, murid-murid ibarat kain putih yang daripada kecil kita harus mendidiknya dengan baik. Dalam kata lain, murid-murid melihat perilaku seorang guru. Jadi di sini kita dapat tegaskan guru harus menjadi role model yang terbaik kerana murid-murid akan menurut tingkah laku kita. Seterusnya,
pembangunan syahsiah dan karakter pelajar, iaitu guru berjiwa pendidik tidak hanya bertanggungjawab dalam aspek akademik tetapi juga dalam membentuk karakter pelajar. Mereka memainkan peranan penting dalam mendidik pelajar untuk menjadi individu yang bertanggungjawab, beretika dan bermoral. Sebagai contoh, menggalakkan pelajar untuk terlibat dalam aktiviti kebajikan, memberi nasihat mengenai kepentingan integriti dan menanamkan nilai-nilai hormat kepada diri dan orang lain. Dalam kata lain juga, murid-murid secara tidak langsung menjadi insan yang bermoral dan menghormati kepada orang sekeliling. Seterusnya, peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran, di mana guru yang berjiwa pendidik akan sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran profesional dan pedagogikal mereka. Mereka akan terbuka kepada inovasi dan menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dalam pengajaran, serta menggunakan kaedah yang dapat merangsang minat dan pemahaman pelajar. Sebagai contoh, menggunakan aplikasi pendidikan, perisian pembelajaran dalam talian atau pendekatan kreatif seperti pembelajaran berasaskan projek untuk memastikan pembelajaran yang lebih efektif. Baiklah, apa itu pembelajaran berasaskan projek? Iaitu murid diberi tugasan secara berkumpulan untuk menyudahkan dalam tempoh tertentu. Sebagai contoh, membuat bahan-bahan bantu mengajar. Hal ini secara tidak langsung merangsang semangat dalam diri murid untuk bekerja sama dan menambah lagi minat dalam belajar tanpa rasa cepat bosan. Jadi kita sebagai guru harus selalu mempunyai idea dalam inovasi pembelajaran yang lebih menarik. Baiklah, guru berjiwa pendidik, saya akan menerangkan lebih lanjut lagi, iaitu pemupukan nilai murni. Guru berjiwa pendidik turut bertanggungjawab dalam membentuk akhlak pelajar. Mereka akan menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja keras dan hormat kepada orang lain dalam proses pembelajaran. Seterusnya, mentor dan pembimbing. Guru berjiwa pendidik berperanan sebagai mentor yang membimbing pelajar, bukan hanya dalam aspek akademik tetapi juga dalam kehidupan seharian mereka. Mereka akan memberi nasihat, sokongan emosi dan bimbingan moral untuk membantu pelajar berkembang menjadi individu yang berjaya dan bertanggungjawab. Akhir sekali, hubungan yang erat. Guru yang berjiwa pendidik akan membina hubungan yang lebih baik dengan pelajar melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Mereka akan memahami cabaran yang dihadapi pelajar dan memberikan sokongan yang diperlukan. Baiklah, kelebihan apabila guru berjiwa pendidik. Ini termasuk juga dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan negara kita Malaysia, di mana yang pertama sekali, meningkatkan profesionalisme guru, yang bermaksud pembelajaran berterusan. Guru yang berjiwa pendidik sentiasa mencari peluang untuk meningkatkan kemahiran mereka, baik dalam pengajaran maupun dalam aspek kemanusiaan dan pengurusan bilik darjah. Mereka akan melibatkan diri dalam kursus profesional dan aktiviti yang membantu mereka memperbaharui pengetahuan dan kemahiran. Jadi sebagai guru, kita harus juga mempunyai skill di luar bilik darjah untuk mengajar murid-murid kita. Sebagai contoh, cara untuk hidup di luar kawasan tanpa membahayakan diri. Bukan sahaja kita sebagai guru mengajar dalam subjek kita sahaja, tetapi kita memberi ajaran yang penting bagi mereka dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, penghargaan terhadap perkembangan diri. Guru yang berjiwa pendidik akan menerima maklum balas dan pembelajaran daripada pengalaman mereka, serta sentiasa berusaha untuk menjadi pendidik yang lebih baik di masa hadapan. Akhir sekali, pembangunan sosial dan masyarakat.
Menyumbang kepada masyarakat, guru berjiwa pendidik tidak hanya memberi impak kepada pelajar secara individu, tetapi juga kepada masyarakat. Hal ini saya dapat terangkan kerana murid yang bersikap baik dan mendengar kata-kata gurunya akan lebih maju dalam masyarakat. Dengan membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak, mereka turut menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmonis dan berdaya saing. Akhir sekali, mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan di mana guru yang berjiwa pendidik dapat memainkan peranan penting dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi, bertanggungjawab dan berkualiti. Baiklah, lebih-lebih lagi saya akan menerangkan lebih lanjut, iaitu pendidikan seumur hidup, di mana aspirasi pendidikan di Malaysia juga menggalakkan konsep pendidikan sepanjang hayat yang bermaksud bahawa pembelajaran tidak terhad kepada sekolah atau universiti sahaja, tetapi berterusan sepanjang kehidupan. Hal ini penting untuk memastikan setiap individu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Yang seterusnya, pendidikan inklusif. Pendidikan harus inklusif kerana ini memberi peluang yang sama kepada semua golongan tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, agama dan budaya. Hala tuju pendidikan adalah untuk memberi akses kepada pendidikan yang adil dan saksama kepada setiap individu. Akhir sekali, menghasilkan warga global. Dengan globalisasi, pendidikan juga bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai perspektif global, mampu berfikir secara kritis, iaitu bermaksud menjawab soalan secara spontan, seterusnya bersedia untuk berhadapan dengan cabaran global. Ini termasuk kemahiran komunikasi yang baik, fahaman budaya yang berbeza dan keupayaan untuk beradaptasi dengan pelbagai situasi. Baiklah, akhir sekali konsep pendidikan dan guru. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah satu proses yang melibatkan penyebaran pengetahuan, kemahiran nilai-nilai untuk perkembangan individu dan masyarakat. Dalam pengajian pendidikan, aspek yang penting adalah memahami konsep pendidikan itu sendiri, termasuk objektif dan tujuan jangka panjangnya. Sebagai contoh, pendidikan untuk membentuk individu yang bukan sahaja berpengetahuan, tetapi juga beradab dan bertanggungjawab dalam kehidupan mereka. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan. Seorang guru yang berjiwa pendidik bukan hanya sekadar pengajar, tetapi juga seorang pembimbing, pemimpin dan contoh teladan bagi murid-murid dan orang sekitarnya. Mereka bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sesebuah karakter seseorang, insaniah, menginspirasikan potensi belajar dan memberi motivasi untuk mencapai matlamat hidup. Pengantar pengajian pendidikan ini memberikan pendedahan tentang bagaimana guru dapat mengintegrasikan pelbagai pendekatan pedagogi dalam pengajaran untuk mencapai matlamat pendidikan yang lebih luas dan efektif. Sebagai penutup hari ini, guru berjiwa pendidik adalah sangat besar bukan hanya terhadap pelajar tetapi juga terhadap masyarakat dan negara. Secara keseluruhan, guru yang berjiwa pendidik akan membawa perubahan yang positif dalam dunia pendidikan, memperkasa potensi pelajar dan menyumbang kepada pembentukan sebuah negara yang berilmu, berbudaya dan berperadaban. Mereka bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga memberi contoh teladan yang baik dan memupuk nilai-nilai penting yang membentuk individu yang berkualiti. Baiklah, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi, jangan lupa aspirasi dan hala tuju pendidikan yang telah kita belajar tadi. Secara ringkas di sini kita dapat lihat Kementerian Pendidikan Malaysia dan Institut Pendidikan Guru dan matlamat dan selamat Hari Guru. Seterusnya suasana bilik darjah.
seterusnya guru yang berjiwa pendidik, seterusnya guru yang konsisten, dan murid-murid dan kanak-kanak yang gembira. Baiklah, itu saja daripada saya. Terima kasih.